Hari ni ke, aku perasan ada banyak orang yang ketuk pintu rumah aku datang minta sedekah. Semalam sampai 2 orang je yang ketuk pintu rumah aku datang minta sedekah. Aku rasa kadar kemiskinan dalam kalangan masyarakat kita semakin meningkat. Lah, aku setuju. Tapi rumah aku tak ada siapa datang. Mungkin rumah aku tak ada tarikan kot. Aku dengar daripada jiran-jiran aku je. Aku rasa kan kat kawasan perumahan kita ni dah makin ramai gelandangan lah. Ke taman kita je, tapi boleh jadi kat satu negeri Perak ni ada masalah yang sama. Oh, aku masuk miskin lah sebenarnya. Jom kita google. Ni, tengok ni. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, miskin secara umumnya boleh didefinisikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan, melarat dan papa kedana. Oh, tengok ni pula. Aku jumpa dalam laman seseorang lain, kemiskinan ni ada banyak jenis. Tapi yang paling utama ialah kemiskinan di bandar dan di luar bandar. Kat sini tulis, maksud kemiskinan luar bandar terdedah kepada kekurangan kemudahan pada perkhidmatan, sokongan untuk orang kurang upaya dan peluang pendidikan yang berkualiti, serta mendapat pendapatan yang lebih rendah daripada garis kemiskinan nasional. Manakala definisi miskin dalam bandar pula secara umumnya menghadapi masalah dengan perumahan yang terlalu padat serta berkualiti rendah, kekurangan bekalan air bersih, sanitasi yang teruk dan lebih cenderung diserang penyakit sosial di bandar. Oh begitu, baru tahu ada miskin bandar dengan luar bandar. Ni, aku ada jumpa lagi. Laporan Purata Perbelanjaan Bulanan Negeri Perak pada tahun 2019 di luar bandar ialah RM2,788 Malaysia. Manakala dalam bandar pula sebanyak RM3,745 Malaysia. Maksudnya tinggi juga kos hari hidup kat Perak ni. Menarik. Tapi tu laporan dah beberapa tahun yang lepas. Ni dah tahun 2022 lah. Mesti lagi bertambah. Hai, korang buat apa? Kami tengah sembang pasal kemiskinan di negeri Perak. Oh, kebetulan kami tiga baru je buat kajian tentang isu kemiskinan di negeri Perak. Oh ya ke? Macam mana korang buat kajian tu? Kalau dalam kajian, kami panggil itu sebagai metodologi kajian. Metodologi kajian adalah meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Metodologi kajian menjadikan kajian dijalankan lebih bersistematik dan perjalanan kajian lebih terarah dalam mencapai objektif. Kami mendapat responden kami berjumlah 40 orang dan kajian diambil dalam bentuk soal selidik dalam talian dengan menggunakan platform Google Form dan hanya memerlukan lebih kurang 5 minit sahaja untuk menjawab kesemua soalan. Tujuan soal selidik ini bertumpu untuk mendapatkan data tentang latar belakang responden dan reaksi mereka terhadap isu kemiskinan yang dihadapi di negeri mereka ini. Oh lah, aku ada jawab Google Form yang korang bagi hari tu. Soalan tu ada berapa bahagian? Betul. Dalam soal selidik kami ini terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian pertama mengenai sosiodemografi. Antara soalan-soalan yang ditujukan adalah jantina, umur, tahap pengajian, sektor pekerjaan, kawasan kediaman dan penempatan isi rumah. Bahagian yang kedua pula, soalan jenis tertutup. Soalan jenis tertutup tu macam mana? Soalan jenis tertutup ini bermaksud responden boleh menjawab sebagai tindak balas yang dijawab sama ada ya ataupun tidak. Jenis soalan ini mudah untuk dianalisis dan menyenangkan responden untuk memberikan jawapan dan mereka hanya dikehendaki memilih satu daripada beberapa jawapan yang diberikan. Alang-alang tu aku nak cerita pasal analisis kes kami, jadi korang nampak dengan jelas apa latar belakang kajian kami ni. Pertama, kami mencari 40 orang responden yang terdiri daripada lelaki dan perempuan yang datang daripada pelbagai golongan umur, iaitu antara 18 tahun sehingga 30 tahun dan ke atas. Setiap responden perlu menjawab anggaran pendapatan bulanan seisi keluarga mereka untuk mengetahui status kehidupan mereka berdasarkan ketetapan kerajaan, sama ada mereka tergolong dalam kalangan B40, M40 atau T20. Korang tahu tak B40 tu apa? B40 tu ialah sesiapa yang mempunyai pendapatan bulanan seisi keluarga mereka kurang daripada 4,000. Golongan ini, kerajaan menetapkan mereka kurang berkemampuan untuk menampung kos sara hidup di Malaysia.
Pada bahagian kedua, dalam soal selidik pula bertanyakan tentang pendapat responden. Soalan ini diajukan dalam bentuk kualitatif. Antara soalan-soalannya ialah masalah yang dihadapi di kawasan kediaman mereka, punca-punca kemiskinan di bandar dan luar bandar, kesan kemiskinan di bandar dan luar bandar, dan akhir sekali ialah mereka ditanyakan tentang kaedah untuk mengatasi kadar kemiskinan di Perak agar tidak semakin berlarutan, sama ada di bandar maupun di luar bandar. Untuk soalan punca-punca kemiskinan yang berlaku di bandar dan luar bandar Perak ialah diberikan ayat penyata dan responden perlu memilih jawapan sama ada setuju, tidak setuju atau tidak pasti. Berdasarkan jawapan responden, ramai yang menyetujui pada pernyataan yang diberikan. Faham tak? Oh faham, sebab itulah korang pilih Negeri Perak sebagai tempat hasil kajian korang kan? Jadi apa dapatan kajian korang? Mari aku jawab. Sebenarnya, kami dah peroleh pelbagai dapatan hasil maklum balas daripada responden, misalnya hasil pendapatan isi rumah dan tempat tinggal mereka di luar bandar ataupun di bandar. Jadi, untuk kajian kes ini, kami memilih kes yang perlu dicakna. Antaranya ialah pendapat responden tentang punca kemiskinan di bandar dan luar bandar. Husna, tolong pegangkan. Dapat dilihat dalam graf ni, persepsi responden tentang punca kemiskinan di bandar dan luar bandar. Untuk punca yang pertama, kos sara hidup di bandar terlalu tinggi, seorang tidak setuju, 3 orang tidak pasti dan 36 responden setuju. Untuk punca yang seterusnya, iaitu kekurangan bantuan terhadap orang yang tidak berkemampuan, 5 orang tidak setuju, 6 orang tidak pasti dan 29 orang bersetuju. Sebilangan penduduk berkemungkinan kurang terdedah dengan program anjuran kerajaan ataupun NGO. Malah, kesan pandemik ini telah mengehadkan agihan bantuan kepada rakyat. Malah, inilah yang menyumbang kepada faktor kemiskinan dalam kalangan penduduk negeri Perak. Mari kita tengok punca ketiga. Peningkatan migrasi penduduk luar bandar dan luar bandar ke bandar. 3 orang tidak setuju, 6 orang tidak pasti dan 31 orang bersetuju. Penyertaan migrasi ke luar bandar telah pun meningkat dan benda ni pun telah disokong oleh kenyataan media oleh Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Rina Muhammad Harun. Manakala untuk punca keempat iaitu kekurangan peluang pekerjaan. Keputusan bagi tidak setuju adalah 4 orang, tidak pasti 4 orang dan 32 orang bersetuju. Perebutan pekerjaan di bandar maupun luar bandar merupakan fenomena yang sering terjadi. Majikan sekarang ni lebih cenderung ambil pekerja asing berbanding dengan pekerja tempatan bagi menjimatkan kos upah ataupun gaji. Pasaran buruh kini dibanjiri dengan pekerja-pekerja asing yang dikatakan murah. Malah, sikap rajin pekerja asing menjadi salah satu faktor kenapa mereka sering menjadi tarikan utama para majikan. Baiklah, untuk punca yang terakhir iaitu kekurangan rumah mampu milik. 2 orang tidak bersetuju, 2 orang tidak pasti dan 36 orang bersetuju. Dari graf tu, aku dapat lihat ramai yang bersetuju punca kemiskinan adalah disebabkan kos sara hidup yang tinggi dan kekurangan rumah mampu milik. Aku rasa aku pun setuju dengan isu kos sara hidup tu. Yelah, kita tengok harga makanan makin naik sehingga luar kemampuan pendapatan masyarakat kita. Graf ni pasal apa pula? Oh, graf tu pasal undian sokongan daripada 40 responden terhadap kesan kemiskinan di negeri Perak. Hasil kajian mendapati 95% daripada responden berpendapat bahawa kesan kemiskinan yang pertama menyebabkan rakyat terbeban dengan hutang. Manakala, 65% responden pula berpendapat kesan kemiskinan mendorong kepada kesan yang kedua, iaitu rakyat Perak kurang mendapat peluang pendidikan. Bagi kesan ketiga dan keempat pula, kewujudan penempatan setinggan mendapat udian sebanyak 63% dan menggugat ketenteraman masyarakat mendapat udian terendah iaitu 48% sahaja. Teruk juga kesan kemiskinan terhadap negeri kita ni rupanya. Kalau benda ni dibiarkan, ibarat mencurah petrol ke dalam api. Jadi, lepas korang jalankan kerja selidik ni, apa solusi atau penyelesaian terbaik yang boleh diutarakan khususnya kepada kemiskinan ni? Setakat ni kami bertiga baru je dapat 2 solusi. Bagi solusi kepada kesan kemiskinan pertama ialah memperbanyakkan peluang pekerjaan. Hanya dengan pekerjaan yang baik, generasi muda akan maju dengan dunia yang kompetitif, sekaligus akan menyelesaikan masalah kemiskinan dalam kalangan masyarakat. Manakala
Untuk penyelesaian kesan kemiskinan yang kedua adalah pihak kerajaan atau badan NGO khususnya dari negeri Perak perlu menyalurkan bantuan kewangan kepada golongan yang memerlukan. Dengan inisiatif ini, keluarga yang mempunyai masalah kewangan dapat menampung yuran pendidikan anak mereka. Tapi kami masih lagi mencari penyelesaian bagi kesan ketiga dan keempat untuk masalah ini. Korang berdua ada pendapat tak? Kesan kemiskinan ketiga, kewujudan pendapatan setinggan itu, aku rasa mungkin korang boleh buat kaedah dengan mengatasinya satu rumah, satu keluarga. Bukankah baru-baru ni kita pun tahu yang pihak kerajaan baru saja melancarkan program ni? Aku rasa cara ni boleh kot selesaikan masalah ni. Ya, tak ya juga. Nanti kami akan pertimbangkan. Aku baru dapat idea untuk kesan keempat, menggugat ketenteraman masyarakat. Mungkin dengan wujudnya masyarakat prihatin dan penyayang, kesan kemiskinan ini dapat diselesaikan. Kaedah mengatasi ini tidak tertumpu sahaja kepada usaha pihak kerajaan. Baik ketua kampung ataupun taman berperanan dalam membentuk masyarakat yang prihatin seperti mengadakan program kebajikan. Contohnya, edaran makanan asasi bagi keluarga yang susah. Tambahan pula, program kesedaran juga perlu diadakan bagi membuka minda masyarakat bahawa pentingnya menjadi seseorang yang prihatin dengan keadaan sekeliling. Wah, seronoklah perbincangan kita petang ni. Menarik, banyak info kita orang berdua dapat. Kesimpulannya, negeri Perak ni tak lari daripada isu kemiskinan. Kita dapat lihat punca kemiskinan datang daripada pelbagai aspek, tidak hanya tertumpu pada individu sahaja. Jadi, semua pihak perlulah mengerah tenaga bagi mengatasi isu kemiskinan di negeri Perak supaya dapat merapatkan jurang taraf hidup di kalangan semua rakyat. Setuju. Dah lewat petang ni, lama pula kita berbincang. InsyaAllah ilmu ni kami boleh manfaatkan kepada orang lain pada masa akan datang. Terima kasih sebab mesti ilmu kepada kami. Sama.